Alright, okay. So malam ni kita pergi kepada SNR dulu, okay. So macam semua orang tahu lah, SNR ni ialah teknik teknikal, alright. Dia bukan fundamental, dia teknikal yang kita mengukur sejarah pergerakan harga, okay. So apa maksud SNR ialah SNR ni menunjukkan sejarah pergerakan harga, mana kita boleh baca berdasarkan history, maknanya harga yang terendah ataupun yang harga yang tertinggi yang pernah price buat sebelum ni. Okey, bermaksud sejarah pergerakan harga yang mana yang kita boleh baca berdasarkan harga yang sebelum ni. Okey. Alright. So kita ikutkan okey, saya cuba contoh dulu. Okey, ini contoh. Okey, SNR. Okey. So ini contoh pergerakan candle lah. So macam mana kita nak kenal pasti SNR. Okey. So SNR dulu. Okey, apa dulu SNR? SNR ialah pertamanya support, S ialah support, R ialah resistance. Support and resistance lah. Okey. Setengah confused. Apa beza support resistance dengan supply and demand, SND? Okey, apa itu SNR, apa itu SND? Okey, support resistance, supply and demand. Dia nampak sama tapi sebenarnya dia tak sama, berbeza. So di mana perbezaannya? Okey, support resistance ni ialah kita tandakan zone. Alright, kita tandakan zone yang mana kita kena pasti ada zone support dan zone resistance. Okey, manakala supply and demand ni dia menunjukkan kekuatan market. Alright, maksud bila demand tu banyak, so maksudnya kekuatan tu untuk ke bawah. Dan dia bila supply tu banyak, dia demand dia yang mainkan peranan dalam supply and demand ni ialah buyer dengan seller, okay, yang ada kat market. Dia itulah banker lah. Alright. Kalau support resistance dia lebih kepada teknikal yang mana kita nampak daripada chart tu. Kita tak peduli buyer dan seller, tak peduli kekuatan buyer, kita tak peduli kuantiti banker ni macam mana kan. So kita based on chart saja. Alright. So apa yang saya buat kat sini, kita tandakan dulu, kita kenal pasti dulu mana zone yang kita panggil zone support dan mana zone yang kita panggil zone resistance. Alright. So ini contoh pergerakan ya. Okay. So mula daripada bawah. Sekarang dia akan buat sini, dia panggil, kita buat zone pertama yang kita panggil sebagai zone resistance. Okay. Contoh so daripada data price daripada sini lah. Okay, dia bergerak. Okay, so dia panggil, ini kita panggil wave lah. Mana chart ni ataupun candles ni dia bergerak dalam bentuk wave ataupun gelombang. Okay, ataupun kita panggil lantunan lah. Dia naik, turun. Okay, alright. So bila kita ada satu wave ni, ini kita panggil satu wave ya. Okay, so kita kena pasti wave ni mana dia punya zone support dan mana dia punya zone resistance. Alright. Semula daripada sini, okay, kita kena pasti dia naik. Okay, dia naik, dia sampai satu zone ataupun sampai satu orang kata harga lah, satu zone harga kat sini. Lepas tu dia akan turun. Okay, dia akan turun. So kat sini kita markikan dia bila dia sampai satu zone, dia buat rejection and then dia kekuatan untuk naik tu dah habis. So dia akan turun. Okay, turun dan dia buat satu zone kat sini. Ini kita panggil zone support. Okay, zone support letak S. Okay, alright. Zone support, okay. Bila di sini berlaku punya kat sini berlaku rejection. Alright. Bila rejection dia akan patah balik. Okay, plus macam tu sifat dia. Okay, contoh. Alright. Okay. Kat sini kita buat satu zone So kat sini pertama dia reject. Okay, reject. Okay, jadi saya cerita apa maksud reject dan apa maksud breakout. Kat sini dia breakout. Alright. So kat sini berlaku rejection. Dia ada dua je, sama ada reject ataupun breakout. Itu je. Alright. Kat sini berlakunya breakout. Alright. Okay. So kita kena pasti. Macam ni case ni dia sampai zone support ni dia buat rejection dan dia melantul ke atas. Alright.
So price ni, in case kalau berlaku rejection, dia akan pantul balik naik atas. Alright. Tapi kalau berlaku breakout, okay, contoh pertama dia reject, so breakout dia akan terus ke bawah. Okay. Dia akan terus ke bawah. Alright. So kita kena pasti apa maksud reject dan apa maksud breakout. Okay. Rejection, apa maksud rejection? Alright. Contohnya rejection macam ni. Okay. Pada kat sini, dan kita ada satu zone kat sini. Contoh kita nak pasti zone. Lepas sini, okay, dia reject. So dalam zone ni, sebenarnya apa yang berlaku kat sini ialah, alright, contohnya kat sini kita buat, dia akan macam tu kan. Okay, dia macam tu. So sampai sini, apa yang berlaku, macam mana kita kena pasti ini ialah rejection. Okay, so rejection bermaksud ada sebatang candle, okay, body dia di atas. Alright, bermaksud kat sini apa yang kita nampak ialah cuma shadow saja. Shadow dia menyentuh zone kita. Tak kisah candle tu panjang mana ke. Alright. Minta maaf dia pakai ni, dia susah sikit nak draw. Daripada bawah, alright. So dia masuk zone kita. Zone ini ialah zone support lah. Okay, zone support. Okay. Kat sini berlakunya rejection. Di mana shadow saja dia menyentuh zone. Alright. Dia tak ada body yang sentuh zone. Bila shadow sentuh, masuk ini kita panggil rejection. So dia akan patah balik. Okay. Itu masuk rejection. Sama juga kat atas ni. Okay. Atas ni kalau kita tengok, kenapa dia naik atas dan dia buat penurunan. Okay. Okay. Kalau kita kenapa pasti dalam zone ni, okay, bila dia naik, okay, maknanya kita buat zone mungkin sejarah dia pernah pergilah sebelum tu. Okay. Kita buat zone dan lepas sini dia buat rejection. Rejection bermaksud, okay, bermaksud shadow ni dia menyentuh ataupun dia melepasi kita punya garisan zone, tetapi body dia tak lepas. Okay, body dia tak lepas. Tu tu. Alright, so bermaksud rejection dia akan patah balik. Okay, itu bermaksud rejection. Alright, so sekarang breakout pula. Kenapa kat sini reject dia naik atas? Kan? Dan kat sini dia turun dan dia breakout. Bila breakout dia akan terus ke bawah. Dia akan jadi pattern macam ni lah. Ini breakout kan. Alright, so kita kena pasti. Breakout pula. Alright, so breakout ni bermaksud, okay, kita ada zone. Setelah price pernah pergi situ. Okay, kat sini dia breakout. Alright. Kat sini sebenarnya apa yang berlaku ialah sebatang candle. Okay, ni kita punya zone support. Sebatang candle yang daripada atas, okay, turun bawah. Dan candle tu sebenarnya dia punya body dia sudah melepasi kita punya zone. Macam tu. Right, ini candle lah. Biasanya candle ni ialah candle bear lah. Candle bear sebab dia daripada atas turun ke bawah. Candle bear. Dan selepas itu muncul candle bear kedua. Dia akan terus ke bawah. Alright, ini kita panggil sebagai breakout. Dia breakout. Bermaksud kat situ tiada rejection. Bermaksud kat situ kekuatan untuk terjun tu melebihi kekuatan untuk dia reject, dia patah balik ke atas. Okay. Itu maksud rejection dan breakout. Okay, so dalam case ni, okay, kita patah balik kepada kita punya main point lah. Alright, sini dia buat satu zone R satu. Okay, dan dia reject kat sini. Dia turun. Okay, dia turun. Dia buat zone support yang pertama. Dan dia patah balik ke atas. Patah balik ke atas, okay. Dia breakout zone resistance dan dia buat zone resistance yang kedua. Right, ini R2. Resistance kedua. Di mana R yang kedua atau resistance yang kedua ni, dia lebih tinggi daripada resistance yang pertama. Okay. Resistance yang lebih tinggi. Maksud ini, kat sini berlakunya apa yang kita panggil sebagai uptrend. Kan? Jadi boleh jadi resistance pertama, resistance support pertama, resistance kedua, satu level, turun bawah, dia breakout, dia boleh jadi macam tu. Tapi kita tengok dalam case ni, okay, yang case pertama ni dia breakout zone resistance kita dan dia buat zone resistance yang kedua. Kat sini berlakunya rejection dan dia patah balik, dia buat zone support yang kedua. Ini kan zone support yang kedua. Support dua. Okay. Sorry. Okay, zone support yang kedua. Sama juga kat sini berlaku rejection dan dia patah balik ke atas.
Okay, dia patah balik ke atas, dia breakout balik zone ni, dia buat zone R3 ke atas ni, resistor yang ketiga. Okay, dan dia reject, dia turun, dia buat zone support yang ketiga. Okay, support yang ketiga dan dia terus naik atas lah. Okay, kalau ni kita panggil kalau ikutkan teknik trend line, ini tengah uptrend lah. Okay, apa yang saya nak bagi tahu kat sini ialah zone ni, bila dia masuk zone dia kenaikan berlaku kat sini, bila dia reject satu sebelum tu belum ada zone kan, so maksudnya dia reject satu certain price. Okay, kekuatan naik tu dah berkurang, dia akan turun sampai satu tahap. Okay, dia kekuatan untuk turun tu melemah dan dia patah balik ke atas. Okay, so zone ini kita boleh tandakan sebagai zone resistance dan zone support. Alright, so katakanlah market belum gerak lagi ya. Okay, saya bagi contoh dulu. Clear frame. Alright, okay, contoh market tengah bergerak sekarang. Okay, kat sini kita buat satu zone. Zone yang kita panggil sebagai zone okay, ini kita buat zone R resistance. Alright, tiba sampai sini price patah balik. Okay, dah patah balik, dia sampai satu certain price, dia akan patah balik. Okay, dia akan melantunkan ke atas. So kat sini dah punya rejection. Dan kalau kita belajar ilmu ataupun berkaitan dengan technical candle, kat sini biasanya berlakunya kita panggil sebagai Morobuzu, Morobuzu ataupun engulf, alright. Apa lagi? Maksud dengan engulf lah. Okay. Kalau nak cerita detail Morobuzu, saya ada nota pasal Morobuzu dan engulf, mungkin saya akan share lepas ni. Okay. Kalau benda ni pun agak detail juga lah. Tapi rasanya untuk pemahaman kita, dekat sini biasanya berlaku biasa candle bear. Okay. Bila munculnya candle bear, kita nak tahu kekuatan untuk turun tu masih lagi kuat ataupun tak. Biasa candle bear. Okay. Selepas candle bear tu, muncul candle bull. Okay, bear dia close sini kan. Okay, bear close sini. Lepas tu muncul candle bull yang makan candle bear. Alright. Okay, candle bear. So ini kalau ni candle merah, ini candle hijau lah, ataupun lah anda buat color macam mana kan. So ini candle bear, ini candle bull. Candle bull ni dah makan ataupun dia punya body ni lagi besar daripada candle yang sebelum tu. So ini berlakunya engulf ataupun bersama panggil Morobuzu. Saya panggil engulf lah. Okay. So bila ini berlaku bermaksud kekuatan untuk turun tu dah habis dan kekuatan untuk naik tu dia ambil alih dia take over perjalanan candlestick, dia akan buat perjalanan ke atas. Okey. Yang ke atas kita pastikan dekat zone yang kita tanda sebagai resistance tadi. Okey, kita pastikan dia breakout ataupun dia reject. Okay, kalau dia reject dia akan buat penurunan ke bawah. Okey, so kat sini kita pastikan kat sini sama ada ni garisan sama ada okey, saya tanda lagi sekali. Rejection, berlakunya rejection. Okay. Ataupun berlakunya kita panggil sebagai breakout. Okay, saya tunjuk kedua-dua. Macam ni kita nak baca sama ada zone ni dia valid lagi ke atau tak valid. Alright. So kalau berlaku rejection bermaksud daripada bawah, okay, daripada bawah dia berlakunya sini candle dan dia tinggal shadow saja. Okay. Tinggal sini shadow dan dia reject, bermaksud dia tak melepasi zone ini. Okay. Okay. Alright. Lepas itu berlakunya candle bear, dia makan candle bull. Alright. Okay. Sini berlakunya engulf. Adalah kena color sini. So bermaksud sini berlakunya apa panggil rejection. Dia akan press akan ke bawah. Okay. So manakala dalam case breakout, alright, daripada bawah di atas, okay, muncul satu candle yang body dia melepasi kita punya
zone resistance yang kita tandakan tadi. Okey. So bila breakout bermaksud dia akan terus ke atas. Okey, ini basic dia. Kalau dia terus melayang ataupun sampai certain dia patah balik dan dia terus, nanti kita akan belajar lah. Alright. So bermaksud kat sini saya nak kena semua orang kena pasti sama dia reject ataupun dia breakout. So kalau reject, so zone resistance ni masih lagi valid Zone resistance masih lagi valid jika berlaku rejection. So rejection dia turun bawah. Kita tengok pula zone support yang kita marking tadi. Alright. Okay, zone support kita marking tadi. Okay. Jika berlakunya rejection kat sini, okay, jika berlakunya rejection, maksud benda yang sama berlaku kat sini, dia akan patah balik, melantun balik ke atas. Okay. Tapi jika sekiranya berlaku breakout, so dia akan terus ke bawah. Dia akan membuat zone support yang baru. Okay, zone support yang baru. Dia turun sampai certain price, dia akan naik. Dan so kat sini kita marking dia sebagai satu dulu ni. Okay. So kalau dia breakout kat sini, dia turun bawah, dia akan cari zone support yang baru kita tandakan sebagai support 2. Okay. Kalau kat sini dia breakout. Right. So bila berlaku support 2, dia akan berlakunya engulf kat sini, dia akan naik, dia akan buat zone resistance yang kedua. Ini resistance pertama, ini pun resistance pertama sebab dia test pada harga yang sama. Alright. So dia breakout kat sini, dia buat zone support yang kedua, zone support yang lebih rendah daripada zone ini. Okay. Dan dia lantun ke atas, tengok. Lepas ini dia akan sama ada mencari balik zone support. Okay. Ataupun alright, dia buat kat sini dan dia patah balik kat sini. Okay. So kat sini, kalau dia berlakunya rejection dekat area sini, ini kita tandakan sebagai R2. Okay. Bila berlaku rejection, dia akan terus ke bawah dan dia akan buat zone baru kat sini. Dia terus ke bawah. Okay. So ini menunjukkan pattern. Okay. Kat sini pattern sell. Alright. Bermulanya pattern sell. Okay. Macam mana kita nak kenal? Alright. Nanti kita akan pergi lebih detail lah. Okay. So boleh kenal boleh faham setakat ni. Macam mana kita kena pasti zone. Kita just tengok dekat certain price tu, dekat certain zone yang kita marking sebelum ni. Okay, kita kena pasti sama ada dia reject ataupun dia breakout. Okay, kalau case ni dia breakout, dia turun bawah. Sorry, dia reject turun bawah, reject naik atas. Okay, reject turun bawah dan breakout turun bawah. Okay, kat sini dia reject, kat sini rejection, rejection. So kalau case ni kita bagian downtrend lah. Okay, dia tengah ke bawah. Alright. Okay, setakat ni boleh faham ini baru kita pergi kepada basic untuk kita markingkan zone. Okay, so dia boleh jadi zone resistance dia boleh jadi dia pergi sekali test je dan dia breakout terus. Kan, dia boleh jadi breakout terus. Okay, dia breakout terus. Dia boleh jadi zone resistance, dia turun, dia test lagi sekali, kan? Dia turun balik. Dia zone support pun sama Zone support ni pun sama. Dia boleh jadi test naik, kan? So kat sini kita tengok dia breakout ataupun dia reject. So kalau dalam case market sideways contohnya, so dia akan test beberapa kali. Okay, dia akan test zone ni beberapa kali. Okay, dia market sideways macam ni lah. Sebelum dia terbang ataupun sebelum dia terjun ke bawah. Alright. Ini sebagai zone support, sebagai zone atas resistance. Okay, bawah ni sebagai zone support. Right. Okay. Di atas ni resistance kita panggil bumbung, yang ni bawah ni support ataupun biasanya dalam muka tu kita panggil dia harga lantai lah. Okay, harga lantai. Dalam case kita nampak case sideways ni memang nampak clear lah mana bumbung dan lantai dia. Tapi dalam case market tengah uptrend ataupun tengah downtrend, okay, kita nampak dia lantai dan bumbung dia tembus. Okay. Alright.
Okey, kat sini satu lagi saya nak beritahu, okey, dalam teknik support resistance ni, okey, berlaku apa yang kita panggil sebagai yes, ini. Alright, ini pertamanya dia akan buat zone resistance. Okey, resistance dia reject, dia akan buat zone support. Okey, reject, dia akan buat zone resistance yang tadi. Okey, dia reject, dia breakout zone support, dia akan buat zone support yang baru. Kalau dia breakout, dia mana dia akan buat zone support yang baru. Sama juga kalau ke atas, dia kita tengok ke atas lah. Zone support yang baru, okey, kat sini reject dan market akan cuba untuk test zone support yang sebelum tu. Okey, dia akan cuba test. Alright. Biasanya sebelum dia buat penurunan, dia akan patah balik pada zone yang support sebelum tu. Okey, yang kat sini apa yang kita panggil sebagai, ada orang panggil order yang tertinggal, ada yang panggil teknik lain dia panggil price tengah buat correction lah. Okey, sebelum dia terjun, dia akan patah balik, dia akan masuk balik zone ni. Ini zone ni apa yang kita panggil sebagai zone resistance become support ataupun RBS. Okey. Sorry. Balik ni. Ini adalah support become resistance. Apa maksud support become resistance? Okey. Maksud zone ni asalnya zone support. Okey, sebab zone support dia buat resistance, zone support. So asalnya zone support. Tapi bila dia breakout kat sini, okey, bila dia breakout, dia buat zone support yang baru. Lepas tu dia naik atas. Okey, dia naik atas. Dia cuba test balik zone support yang sebelum tu. Okey, kalau tak berjaya lepas tu masuk, dia akan jadi zone resistance. Sebelum ni jadi zone support kan. Okey, then dia cuba test tak lepas, dia akan jadi zone resistance. Okey, resistance. So maksudnya ni asalnya zone support. Okey, lepas tu dia become resistance. Maknanya dia akan jadi zone resistance pula. Okey, dan berlaku rejection, dia akan berlaku di bawah. Inilah. Okey, ini kita panggil zone support yang baru. Okey, ini kat sini dia buat zone resistance baru. Okey, terus buat zone support baru. Itulah seterusnya. So, masuk kat ni, kalau kat sini kita nampak market tengah downtrend. Okey, okey. Ini kita panggil support become resistance. Alright. Dalam kes kedua, okey. Ini. Okey, ini biasanya market nak pergi kepada uptrend. Okey, so uptrend daripada bawah dia buat zone resistance yang pertama kat sini. Zone resistance. Okey, dia turun bawah dia buat zone support. Okay, ini fresh zone zone support yang fresh atau zone resistance yang fresh. Alright, kat sini dia naik, dia berjaya breakout. Okey, dia turun naik atas. Dia buat zone resistance yang baru dekat sini. Okey. Lepas tu dia turun, dia akan cuba test zone resistance yang sebelum tu. Okey, dia cuba test kat sini. Okey, so panduan kita ialah zone ni. Biasanya dia naik, bila dia breakout dia tak terus pergi. Okay, dia bukan kata dia breakout, dia terus ke atas. Biasanya bila dia breakout, okay, dia breakout zone ni, dia akan cuba cari zone ni balik.
Biasanya plus memang sifat dia begitu. Dia akan lantun zone ni sebelum dia terbang. Okay. So, ini kita panggil zone dia resistant, support, dia breakout zone, dia buat zone resistant yang kedua dan dia cuba masuk balik zone resistant yang sebelum tu dan lepas tu dia akan jadi zone support, dia akan buat zone resistant baru dan support yang baru. So kat sini kita panggil alright, zone resistant become support. Besar dan kecil. Campur lah Resistant become support. Alright. So apa maksud resistant become support? Dia asalnya zone resistant. Bila dia breakout, dia akan buat zone resistant yang baru dan dia cuba masuk balik zone resistant yang sebelum tu. Okay. Kalau breakout bermaksud, kalau rejection bermaksud dia akan jadi zone support kepada pergerakan yang baru ni lah. Alright. So dia akan jadi zone resistant, asalnya dia akan jadi zone become support. So dia untuk pergerakan yang baru ni, dia akan jadi zone support. Alright. Kat sini support, di sini resistant yang ketiga. Okay. Kat sini akan jadi zone support yang kedua. Okay. Ini support pertama seterusnya dia akan terus dia akan buat resist R4, S3. Okay. Okay. So boleh faham tak? Itu ialah pattern ataupun kata diagram bagi pergerakan candle. Okay. Dia akan ulang benda yang sama. Dia akan berulang aja. Sepertinya kalau kita back test balik, okay, pergerakan dia kalau uptrend macam ni uptrend sampai satu tahap dia akan breakout, okay. Lepas tu dia naik balik, dia akan buat trend yang baru, okay. Right. Dia akan breakout, dia akan buat trend yang baru. So sebelum dia buat trend baru ni, dia breakout dan dia patah balik kat sini, okay. Sama juga, dia tengah turun, okay. Right. Bila dia nak naik, dia breakout, dia turun dan terus naik, okay. Ini zone, okay. Ini semua zone, resistance support. Okay, kat sini kita nak pasti ini sebagai zone support. Okay, kat sini resistance. Right, ini support yang kedua. Resistance yang kedua. Right, support yang ketiga. Okay, support yang ketiga dan bila dia breakout support yang kedua ni, okay, dia breakout support kedua, biasa dia akan pergi balik zone resistance yang kedua. Biasanya macam tu Tak semestinya, saya tak kata setiap kali, tapi biasanya sebelum dia terbang, dia akan cuba cari zone di situ dan dia reject balik dan barulah dia terbang. Okey. Untuk complete nanti kita tengok ini dia pakai head and shoulder lah. Okey, ni head and shoulder. Right, ini kita pergi pada nanti. Kita akan masuk bab-bab semua ni, nanti kita akan masuk Kita akan pergi satu demi satu lah. Okey. Untuk pemahaman malam ni, untuk tak nak bagi pening, kita pergi slow-slow sebab kelas kita insyaAllah berlangsung dalam masa sebulan. So hari ni 1 bulan 12 kan. So, kita berakhir pada 30 bulan 12. Kalau tak sampai habis, kita sambung pada bulan 1. So kita pergi slow-slow so, tak nak ada yang tertinggal. Alright. So macam mana setakat ni? Kalau ada apa-apa soalan, boleh onkan mic. Alright. Saya sebenarnya ada nota untuk SNR ni, nota basic dan nota advance untuk SNR. So nanti saya akan share insyaAllah. Habis kelas malam ni ke, saya akan share melalui dalam bentuk e-book dalam bentuk soft copy supaya boleh review dalam masa lah. Falik, okey ya. InsyaAllah untuk marker saya bila kita pergi kepada candlestick, okay, dia cara marker ni macam-macam cara sebenarnya. Macam-macam cara kita nak marker zone. Okay, contoh saya share dulu. Lanjut okay. Contoh kita ubah kepada naked dulu. Okay. Alright. Okay, masa saya belajar dulu, mula-mula saya belajar untuk nak markingkan zone kita tukar kepada
ada line chart. Okay, line chart, kita nampak lah. Senang kita marking kan. Ini zone, okay, ini zone, ini dah support, ini resistance support. Okay, nampak dia cuba cari zone ni, dia turun bawah, dia naik atas. So mula-mula saya belajar dulu, memang cikgu saya ajar untuk senang marking pakai line chart. Okay. Tetapi bila biasanya kita analisa, kita berdasarkan candlestick. Okay, candlestick kan. So kita nak tukar kejap line chart, kejap candlestick, sebenarnya leceh. Betul, leceh. So malam ni saya akan, bukan malam ni lah, insyaAllah. Next sesi saya akan terangkan macam mana kita nak marking zone menggunakan candlestick. Kita boleh marking zone menggunakan candlestick juga sebenarnya. Okay. Ambil contoh, saya bagi contoh dulu. Alright, ambil. Okay, ni nanti. Okay. Ini edit dulu yang ini. Okay. So, kita perhatikan market daripada bawah. Okay, daripada bawah. Alright, market daripada bawah sampai sini, sampai atas ni dia buat. Okay, ni mana kat sini uptrend lah. Okay, uptrend sampai sini dia buat zone support. Pasal tak ini yang saya panggil sebagai, ini saya panggil sebagai engulfing tadi. Candle besar ni, merah ni, candle band ni dia dah makan candle bull ni. Dan kat sini tengok berapa ni rejection. Masuk rejection okay. Kita relate balik. Yang tadi kita belajar nota, ni kita belajar real punya market. Okay. Alright. Cara nak markingkan zone kan. Tadi Farid tanya cara nak markingkan zone. Okay. Dia banyak cara sebenarnya. Okay. Kalau style cikgu masuk safari, okay, style dia akan markingkan dengan garisan zone. Okay. Contohnya kat sini dia akan buat satu line je. Dia pakai horizontal line. Okay. Tengok. Dia reject. Dia breakout. Betul. Style dia buat satu line. Tapi melalui cikgu yang saya belajar, okay, dia tak buat satu line, dia buat satu zone. Di mana ikut ilmu yang saya dapat, line ni ialah kita boleh buat line, tapi line ni ialah menunjukkan kekuatan dia. Bermaksud apa yang saya faham, kalau teknik supply and demand, yes, dia perlukan satu line. Sebab dia nak tahu supply ataupun demand tu apa kekuatan. Contohnya kat sini kan, sama ada supply ataupun demand yang kuat. Okay, so dia perlukan satu line. Tapi menggunakan teknik support and resistance, okay, saya marking dia, saya guna rectangle. Di mana saya namakan dia sebagai zone. Saya ambil shape, saya ambil rectangle. Saya nama dia sebagai zone. Lepas tu saya panggil zone support, zone resistance. Okay, saya tak panggil harga support, harga resistance. Okay, sebab apa saya pakai zone? Okay, macam mana kita nak markingkan zone? Alright, saya akan ambil candle yang tertinggi dan daripada shadow ke body. Okay, shadow ke body. Contohnya kenapa tak ambil candle ni kan? Okay, kita tengok candle ni. Okay, mana lagi tinggi? Kalau kita ambil shadow ke body yang ni, pasang tak? Kat sini. Kan? So maksudnya ada shadow yang lagi tinggi daripada shadow yang sebelum tu. So saya akan ambil shadow yang paling tinggi. Okay, dengan body. Body tak kisahlah. Sebab body sama je, nak ambil body ni pun boleh. Nak ambil body ni pun boleh sebab bila candle di close, of course dia akan jadi harga open pada candle yang selepas tu. Kecuali ada gap lah. Kecuali ada gap. Kalau tak ada gap, harga ni dia akan sama sebenarnya. Dia akan sama kan. So body candle close, harga close pada candle ni sama dengan harga open bagi candle ni. Okay. So, body tak kisah nak ambil body yang mana sebab dia bersama ni. Tapi shadow saya ambil shadow yang paling tinggi. Okay. Pasal tak? Bila kita marking body and shadow, kita marking zone, kita kenal dia sebagai zone resistance. Zone resistance. Okay. Besar pula. Kita kecilkan sikit. Okay. Okay, kita kecilkan. Okay, kita nampak. Okay. Apa kita nampak? Kita nampak price ni dia masuk dalam zone. Okay. Kadang-kadang dia tak terus breakout. Kadang-kadang dalam zone ni ada 2-3 candle dalam zone, dia tengah main dalam zone and then dia buat rejection.
Contohnya ini ini dia terus reject zone dia. Dia terus reject zone. Maksud kat dalam zone tu tak ada sideway ya. Dia terus masuk dan dia reject. Mana dia tadi? Kita tengok pada time frame. Sebab saya nak tengok time frame kecil ada tak candle yang 2-3 batang candle yang main dalam zone. Tak ada. Okay, tak ada Okay, tak apa. Okay, masuk kat sini. Hilang. Ish, mana yang mati dia? Hilang Cuba balik. Okay. Okay, tengok sini dia naik. Okay. Daripada uptrend. Dia buat satu zone kat sini, zone resistance. Okay, kat sini rejection dia turun. Okay, dia buat zone support. Kita boleh tanda kat sini zone support. Sama juga, okay, body ke shadow. Tarik je. Kita tarik, nak ukur dia kan. Okay. Body ke shadow. Zone ni kita kenal sebagai zone support. Alright. Okay. Lepas tu dia reject. Okay, dia naik. Dia cuba cari zone resistor yang kita tandakan tadi. Ini kat sini berlakunya kita panggil rejection. Okay, dia reject. Dia tak break out. Kalau break out bermaksud macam ni. Ada candle yang melepasi bodinya. Tapi kat sini dia reject. Okay, reject bermaksud dia akan melantung balik mencari zone support yang tadi. Okay, pasal tak? Mana tadi yang saya letak dekat notepad, dekat whiteboard tadi kan. Okay, bila dia tak lepas, dia akan turun mencari zone yang support yang sebelum tadi. Okay, kalau macam kat sini, seolah-olah dia macam buat rejection lah walaupun dia belum masuk dalam zone. Okay, dia macam buat rejection dan dia patah balik ke atas. Dia akan mencari balik zone ini. Kalau kat sini dia berlakunya kita panggil sebagai breakout. Kan, dia tak reject. Kalau reject macam ni, dia reject. Ini dia breakout. Bila breakout dia akan membuat zone yang baru. Okay, kalau breakout masuk zone ni, nak tak balik ataupun tak panggil sebagai press zone. Okay, dia akan buat zone yang baru. Semakin akan balik zone yang baru ni. Okay. Alright. Dia naik breakout. Kat sini dia rejection. Dia breakout zone yang kita tandakan tadi. Dia mencari zone yang akan buat support yang baru kat sini. Okay. Support yang baru. Alright. Okay. Bila dia turun ni, kita tak tahu lagi ke mana arah dia kan. Okay. Masa dia turun ni. Saya turun ni. So kita target kat sini. Betul. Sebab kat sini kita ada zone support. Alright. So, kita target dia akan perjalanan dia ke sini. Tapi apa yang berlaku ialah kat sini dia turun sampai sini dia buat rejection dan kat sini berlakunya engulfing. Okay. Kita nak kenal rejection ataupun kalau dia nak teruskan perjalanan dia ke bawah ataupun dia nak patah balik, kita tengok dia. Kat sini muncul candle engulfing bermaksud kekuatan untuk turun tu dah habis dan muncul candle orang kata candle engulf ni menunjukkan dia price nak patah balik lah. Okay. So bila dia nak patah balik dia akan naik, dia akan mencari zone resistance yang ini. Okay. Resistance. Okay. Kat sini seolah reject tapi dia ni dia breakout. Okay. Dia reject kejap lepas tu dia naik balik kan. Dia naik balik dia buat zone resistance baru kat sini. Dia zone resistance baru. Dia turun mencari zone support. So inilah zone support yang kita sebelum dia akan cari zone support ni. Tengok Okay. Dia akan cari zone ni. Okay, kita besarkan lagi. Alright. Walaupun dia buat zone resistance yang baru. So kat sini berlaku sekali lagi rejection. Candle engulfing. Candle engulfing. Okay. Besar ni. Dia makan candle ni. Alright. Kalau apa ni nak masuk entry kat sini kita dah boleh entry dah sebenarnya. Okay. Bila engulfing muncul. Kita boleh ambil sell dan TP kita ialah target kita ialah zone support yang sebelum itu. Okay. Dari sampai ke tak sampai kita akan pantau. Alright. So dia akan kat sini dalam case ni dia patah balik tapi berlaku engulfing lagi sekali. Kekuatan untuk turun tu masih ada.
dan dia betul-betul masuk dalam zone. Alright, kat sini berlaku engulfing bermaksud dia reject zone ni, dia patah balik ke atas. Okay, dan kalau anda perasan kat sini dia masuk balik ke zone yang sebelum tu. Alright, zone resistor ni masih lagi valid, dia masuk zone ni dia reject. Okay, nampak tak? Okay, dia masuk zone ni, zone yang kita tandakan tadi. Okay, dia breakout, dia turun balik, dia breakout kali kedua, dia turun dan kali ni dia reject. Okay, dia reject zone ni. Reject zone ni dia turun, kat sini berlaku sekali lagi rejection pada zone support. Okay, ni atas tak sampai sini berlakunya engulfing kat sini. Okay, selagi tak ada engulfing ni, lagi tak ada candle ni. Okay, candle ni, ini candle ni kita kenal pasti sebagai engulfing, dia nak patah balik, dia nak mematahkan arah pergerakan. Okay, kalau masih selagi tak ada ni, candle ni dia akan naik, dia akan cuba test zone ini. Dia cuba test Tapi kat sini dalam perjalanan dia munculkan engulf, bermaksud kekuatan untuk turun tu lebih banyak, lebih kuat daripada nak naik. Okey, kat sini dia cuba masuk zone ni, apa yang berlaku ini ialah dia breakout, nampak Ni kita panggil sebagai kena breakout tadi. Ni, okey, yang sebatang merah ni. Okey. Body dia lepas kan? So body dia melepasi zone. Okey, bila body melepasi zone, kita panggil sebagai kena breakout dan memang dia turun. Okey, dia turun, dia buat zone yang baru pula kat sini. So, kita boleh marking zone ni semua kita boleh marking sebab dia price pergerakan ni dia akan cuba test. Okay, zone mati kat sini. Kita mati zone. Okay. Alright. Kat sini berlaku engulfing dia naik atas. Zone ni kita bersambung. Tengok. Dia test lagi sekali. Turun dia buat zone support. Atas dia breakout. Lepas tu. Okay. Zone ni pun. Tapi kalau kita perasan. Okay, dia main dalam zone yang sama nampak? Okay. Dia main dalam zone sama. Dia turun. Dia cari balik zone resistance ni. Support ni pun dia cari balik. Okay. So maksudnya pergerakan besar dia masih lagi ikut. Hello. Ada nak tanya apa ke? Alright. Okay, nampak? So pergerakan zone yang besar ini time frame H4 Okay, zone besar kita dia masih lagi bergerak di dalam zone resistance dan zone support yang sebelum tu. Okay. Kat sini barulah berlakunya rejection, ini berlakunya breakout. Okay. First rejection, turun, rejection, okay, naik atas, dia breakout, turun bawah sekejap, dia buat ni. Okay, zone ni kita panggil zone resistance become support lah. Okay, ni, okay. Asalnya dia resistance, okay, dia turun, dia bawa, insyaAllah dia buat zone support dan dia terus melantun ke atas. Okay. Bila dah breakout zone ni, dia breakout zone besar kita ni, bermaksud dia akan buat zone support dan zone resistance yang baru lah. Okay. Yang dia breakout kan, dia breakout, bermaksud dia breakout, dia akan terus naik atas. Dia buat zone resistance yang baru, zone support yang baru, okay. Zone resistance yang baru, okay. Zone support yang baru, okay. Kejakaan dia akan terus menaik lah. Sebab dia dah breakout, dia dah pecah zone resistance kita yang sebelum ni. Zone resistance yang kuat Sebab kalau kita perasan zone resistance ni masih lagi sama Okay, dia masih lagi sama. Perasan tak? Okay. Sorry. Okay, bermula pada sini, dia main, dia pecah sekejap, dia masuk balik zone. Kat sini dia pecah dan dia terus ke atas lah. Okay, dia terus ke atas. So macam itulah cara untuk kita marking zone dalam candlestick kita. Okay, boleh? So kita cuba satu pair lain. Kita cuba pair GJ pula. Alright. Kalau kita nak marking zone, pastikan kita puncak tu clear jangan ada moving average ke apa supaya kita tak keliru lah. Okay, so kita buat satu lagi, kita test. Okay, ni market tengah uptrend. Okay, uptrend kat sini dia buat zone resistance. Okay, makin dia resistance
satu. Okay, dia resistant. Sampai sini dia patah balik ke sini. Okay, dia buat zone support. Ni juga zone support. Tengok. Kali dia test kan. Okay, zone support. Alright. Okay, dia zone support ni dia naik, dia patah balik. Nampak? Kat sini berlaku punya rejection. Dia muncul candle engulf, maksudnya dia kekuatan naik tu dah habis. So rejection dia akan cari zone ni. So, bila cari zone ni, berlaku rejection. Dia naik, sepatutnya rejection ni, bila rejection dia akan cari balik zone kat atas ni. Okay, dia akan cari balik zone ni. Zone ni tapi kat sini berlakunya engulfing. So maksudnya kekuatan naik tu dah habis. Okay, dia main dalam zone ni. Dan kat sini engulfing ke bawah. Menunjukkan kekuatan untuk sell tu adalah market dah tak kuat untuk buy, dia sell. Lepas sell tu ingat tak saya kata dia patah balik kan. So ini kita panggil zone support. Okay, ini kita panggil zone support become resistance. Okay, sebelum price tu turun, support become resistance. Okay, asalnya zone ni zone support, betul. Dia support, dia akan jadi zone support, tapi dia breakout. Okay, dia breakout, price naik atas, dia akan cari balik zone support yang sebelum tu dia jadi zone resistance pula. Rintangan untuk zone yang baru ni. Okay, so zone resistance, apa yang jadi? Naik atas. Okay, kat sini, reject, dia buat penurunan. Okay, penurunan dia akan buat zone support yang baru. Bila dia breakout, dia akan buat zone support yang baru. Okay. Selagi tak breakout macam ni kan. Okay, naik atas, reject, ni pun reject, ini pun reject. So, bermaksud zone support ni masih lagi valid lah. Tapi bila dia breakout, dia akan buat zone support yang baru. Ni zone support yang baru. S2. Okay. Okay, dia S2, dia reject, dia patah balik, dia masuk zone support ni, dia buat zone resistance. So, support become resistance. Alright, so dia turun, dia breakout zone ni. Bila dia breakout zone ni, dia akan cari zone support yang baru pula. Ini sebagai zone support 3. Okay, zone support 3, berlakunya engulfing kat sini. Candle putih ni dah makan candle merah kan. So, maksud dia naik balik, dia terus buat zone yang ke atas. Tapi sebelum naik tu dia akan test zone ni lagi sekali. Okay. Alright, contohnya kalau kita buy kat sini. So buy kita kat sini, TP kita ialah zone ni lah. Yang hijau ni zone kita. TP apa yang buat? Dia buat ini. Okay, kat sini dia reject, dia turun bawah. Berlaku candlestick reverse pattern kat sini. Okay, dan engulfing, masuk kekuatan turun tu dah tak ada. And then dia naik, dia breakout, dia terus buat zone yang baru kat atas. Okay, lepas buat zone baru, dia akan turun balik cari zone ini. Okay, so zone ni masih lagi valid Alright, kalau makin nanti jangan delete lah. Zone tengah-tengah ni masih lagi valid. Okay, dia turun, seolah-olah dia breakout. Tapi sebenarnya dia kat sini kita bagi fake lah. Ini kita bagi fake candle Okay, alright. Kalau dalam ilmu basic kita, bila breakout ni dia akan turun ke bawah kan. Tapi sebaliknya dia breakout, dia patah balik. Okay, 1, 2, 3, 4 batang candle ni. Okay, 4, 1, 2, 3, 4 batang yang putih ni. Okay, 4 batang candle ni yang saya tandakan ni, dia dah makan candle ni. Okay, kalau macam ni, engulf sebatang candle dah makan candle ni, yang sebatang candle dia makan kan. Ini 4 batang candle dah makan candle ni, bermaksud kekuatan tu dah habis. Alright, so dia akan buat zone baru kat sini. Zone resistance. Okay, dia turun balik, dia cari balik zone ini. Sebab berlaku engulf kat sini kan. Berlakunya engulf. Okay. Alright, so bila engulf ni, dia akan patah balik cari zone yang support ni. Okay. Support ni dia rejection. So reject, dia akan patah balik naik atas, dia akan cari balik zone ini. Okay tak? Okay, sekarang dia tengah arah dia akan mencari zone yang ini. Okay,
cari zone ni. Kita tengok sama ada dia lepas ataupun tak. Okay. So kalau dia lepas, sebenarnya zone ni masih lagi valid lah. Okay. Sebenarnya ni bukan zone baru Zone yang dia tengah buat sekarang ni, ini bukannya zone baru. Okay, saya tak pasang. Okay, dia masih lagi test zone yang sebelum ni. Harga yang tertinggi dia pernah pergi So dia reject, dia break out, dia pergi balik zone ni. Tengok price ni dia reject kat sini dan dia cuba ke arah sini Dia cuba ke arah sini. Okay, sesama kita perhatikan dia break out yang ni ataupun dia reject. Okay. In case kalau dia break out, senang je nak baca. Kalau dia break out, dia akan terus ke atas mencari zone mana pula. Zone yang ini satu zone kan. Okay. Dia akan cari zone ni. Okay. In case dia break out. Tapi kalau dia rejection, contoh kat sini rejection, biasa tengok mapping, orang mapping pergerakan kan. Kalau rejection, dia akan cari balik zone ni. Dia akan cari balik zone ni. Okay. Kalau rejection berlakunya kat sini. Okay, contoh lepas naik sampai sini dia reject, dia akan cari balik zone ni. Tetapi jika breakout, so dia akan cari zone yang dia pernah pergi sebelum. Adalah zone ni lah. Okay, zone yang saya tanda sebagai R1 ni. Dia akan pergi balik zone ni. Alright. Tetapi dalam pergerakan menghala ke zone R1 ni, okay, contohnya dia breakout. Okay, dia breakout zone ni tapi dia menghala ke sini. Tetapi dalam perjalanan tu berlaku engulfing. Contoh. So engulfing tu bermaksud dia akan turun dulu. Okay, dia akan turun, dia akan cari balik zone ini sebelum dia naik mencari zone ini. Kan kita kena perhatikan dalam perjalanan tu sama ada berlakunya candle engulf macam ni kan, ataupun tak ada candle engulf. Kalau tak ada candle engulf, maknanya dia kenaikan tu berterusan lah. Tapi kalau ada candle engulf macam ni, maknanya kenaikan tu dia patah balik penurunan, dia turun sekejap and then baru dia naik balik. Dia macam tu, konsep dia macam tu. Dia tak sebenarnya dia terus pergi je. Kadang-kadang dia acah-acah nak pergi, okay, berlakunya candle engulf, dia turun balik, lepas tu rejection kat bawah, baru dia patah balik naik atas. Okay. Okay ke? Ada soalan tak? Saya minum je Okay, kalau ada saya buka. Baik. Rasanya detail tu. Kalau tak payah boleh tanya lah. Okay, nanti saya akan share nota. Terbaik. Untuk revision. Esok boleh tengok balik. Cara kita nak kenal pasti zone. Cara kita nak tahu zone tu fresh ke ataupun zone tu masih valid ke tak. Dan cara kita nak markingkan zone tu. Nak marking maknanya daripada body ke shadow tu saya zoomkan dia. Zone tu ZON tu saya zoomkan tu. Saya ZOOM kan dia. Zone tu saya zoomkan untuk nak nampak lebih detail lah macam mana saya marking. Kita nak sharp daripada body ke, daripada shadow ke body sharp. Okay. Supaya macam saya cerita, macam saya tunjuk tadi lah, kalau kita just marking satu line, dia patah balik Okay, saya patah balik daripada MP4 tadi. Okay, kalau kita marking satu line, kadang kita tak pasti candle tu dah reject ke belum. Lepas tu saya suka marking zone. Saya guna rectangle. Okay. Kadang kita marking line lah. Okay, marking line. Okay. So bila candle tu tengah bergerak, okay, contoh. Ambil contoh Okay. Okay, contoh kita dah marking line kat sini. Okay, marking line. Sekarang ni candle masih lagi di area sini kan. Di area sini. Candle ni belum ada lagi. Candle ni belum ada. So, kita marking line. Dia turun bawah, ni dia buat rejection, dia candle engulf naik atas. Okay, kat sini, bila dah sampai zone sini, kita confuse. Okay. Candle ni break ke reject kan? Candle yang saya marking ni, sebab kalau kita marking horizontal line, okay, candle ni dah break line. Dia dah break kita punya garisan kan? Tapi adakah dia nak naik ataupun nak turun? Kalau kita marking line tu, jadi kita tak pasti. Okay, kenaikan tu berterusan ke tak? Sebab candle ni belum keluar lagi. Okay. Tetapi kalau kita marking zone, alright,
diindikasi lain kalau kita makin zone. Okay. Okay, kita makin zone shadow ke body. Okay, kalau kita makin kita nampak kan. Okay, sebenarnya walaupun sebatas candle tu dah break garisan tadi, sebenarnya dia masih lagi dalam zone. Okay, dia masih lagi tak breakout zone. Walaupun dia breakout garisan horizontal. Ikis lah kalau kita tanda, kita masihkan dia sebagai horizontal. Dia dah breakout horizontal. Tapi kalau kita masih zone pakai rectangle, dia masih lagi dalam zone. So kita masih lagi tak ada apa-apa action. Kalau dia nak buy ataupun nak sell. So bila candle ni siap buat kerja, H4 ni siap buat kerja, kita nampak dia candle engulf, okay, very engulfing. Okay, barulah kita nampak, oh rupanya zone ni dia reject. Dia tak breakout. Okay. Lain kalau kita tandakan dia sebagai horizontal tadi. Okay, horizontal. Alright. So kita nampak benda ni seolah breakout. Nah, tapi sebenarnya dia reject kan. Sebab tu saya tandakan dia sebagai horizontal. Saya pakai rectangle. Saya makin dia sebagai zone. Saya tak makinkan sebagai satu garisan. Okay, terima kasih cikgu yang ajar saya dulu. Bila saya guna teknik yang dia ajar ni, saya lebih nampak. Okay, saya tak cepat masuk market. Bila price tu masuk dalam zone, rasa saya hati-hatilah sama ada dia nak teruskan perjalanan ke atas ataupun dia nak reverse ke bawah. So bila masuk dalam zone, saya masih lagi tak ada entry. Bila berlakunya rejection, baru masuk. So kita boleh control kita punya loss lah sebenarnya. Kita boleh kurangkan kita punya risiko untuk kerugian kat situ. Okay. Alright. Okay ke? Apa yang saya cerita ni agak-agak boleh faham ke? Man, okay ke Man? Balik, okay ke? Okay. Okay, kalau ada nota boleh makin catat sikit. Nanti bila kita tulis, siapa kita dengar, kita tulis, dia akan jadi double. Kita dengar satu poin masuk, kita tulis satu lagi poin masuk kan. So dia tunggu melekat. Itu cara saya belajar lah kan. Bila saya menghadap guru macam tu. Dengar satu benda, dia tulis satu benda. So dia akan melekat terus. Alright. So rasanya malam ni, Tuan Khalid ada apa-apa ke? So saya berkira-kiranya saya nak tangguhkan lagi bagi basic backtest dulu, bagi rasa feeling tu mari kan. Kita buka LT4, okay, kita backtest, tengok apa yang kita belajar bulan ni, kita tengok balik sejarah. Sebab SNR ni ialah sejarah pergerakan harga. Kita tengok sebelah kiri kan. Sebelah kiri mana-mana zone yang kita mati tu, okay, dia akan patah balik, dia akan main dalam zone tu. Dia akan cuba pergi ke zone yang kita marking tu. Sama ada dia breakout ataupun dia rejection, itu je. Okay. So kalau dia breakout, dia akan melantun kepada contoh naik atas. So dia, kalau dia reject, so dia tengah menaik, reject zone support, dia akan cari zone. Dia reject zone resistance, dia akan cari zone support yang kita marking sebelum tu. So kalau reject, dia akan cari balik zone resistance. Tapi kalau dia breakout zone support tu, dia akan buat zone support yang baru di bawah zone support yang sebelum tu lah. Okay. So dia punya konsep dia macam tu. Okay. Dan cuba backtest, buka MT4, real punya market. Tengok mana pair, markingkan dia. Okay. Kalau ada masa, tolong hantar assignment lah, apa yang saya panggil sebagai assignment lah. Markingkan zone dan screenshot, hantar ke dalam grup. Kalau saya nak tengok pemahaman tu macam ni. Jangan takut salah. Yang takut nanti kan salah, malu. Jangan takut. Jangan malu, jangan segan. Backtest, ambil mana-mana pair, mana-mana time frame pun boleh. Markingkan dia. And then kalau boleh buat arrow pun lagi cantik lah. Buat arrow kan. Berapa kali dia test sebelum dia breakout kan. And then hantar dekat grup. InsyaAllah ada masa malam ni tu besok saya akan tengok. Saya akan perhatikan betul ke tak betul. Kalau betul, baguslah. Maknanya dah faham lah. Kalau tak betul, maknanya saya akan mungkin saya akan personal. Saya akan PM dia, saya akan cerita macam mana pemahaman tu. Saya nak betulkan pemahaman. Okay? Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tak betul, saya akan cuba cerita. Saya akan terang, saya akan ulang balik apa yang tak faham.
11 syukur. Alright, so kalau ada soalan boleh tanya, saya buka soalan sekejap. Okay. Lain malam ni semua clear tak ada gangguan, tak ada yang putus kan?